Matius bab 15. Setelah itu, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang mendapatkan Yesus lalu bertanya, "Mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus menjawab, "Mengapa kamu membelakangi perintah Allah demi mematuhi adat istiadatmu? Allah berfirman, hormatilah ibu bapamu, dan orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati. Sebaliknya kamu mengajar, jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang patut kugunakan untuk menolong ayah dan ibu telah kupersembahkan kepada Allah, maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu bapanya. Demikianlah kamu menyatakan firman Allah tidak berlaku atas sebab adat istiadatmu. Kamu munafik, tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatnya tentangmu. Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia." Kemudian Yesus memanggil orang ramai itu lalu berkata kepada mereka, "Dengar dan fahamlah, apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskannya." Selepas itu, para murid Yesus mendapatkannya dan berkata, "Tahukah engkau bahwa orang Farisi tersinggung dengan kata-katamu?" Yesus menjawab, "Segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut. Jangan hiraukan orang Farisi, mereka itu orang buta yang memimpin orang buta. Apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam parit." Petrus berkata, "Terangkanlah maksud ibarat tadi kepada kami." Yesus berkata, "Kamu masih tidak faham? Tidakkah kamu mengerti apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu keluar semula? Sebaliknya, apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan inilah yang menajiskan. Dari hati timbul pikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah. Segala itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh tangan." Yesus beredar dari situ dan pergi ke kawasan berhampiran bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang mendapatkan Yesus sambil berseru, "Wahai Tuan, anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku dirasuk roh iblis dan menderita." Yesus diam tidak menjawab. Para muridnya memohon kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi. Dia mengikut kita meraung-raung." Yesus berkata kepada wanita itu, "Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang." Wanita itu mendekati Yesus dan menyembahnya sambil berkata, "Tuan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing." "Benar, Tuan. balas wanita itu. Tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya." Oleh yang demikian, Yesus berkata kepadanya, "Kamu seorang wanita yang teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku." Serta-merta anak wanita itu pulih. Yesus beredar dari situ, lalu berjalan menyusur pesisiran laut Galilea. Setelah itu, dia mendaki sebuah bukit dan duduk di situ. Ramailah yang datang mendapatkannya, membawa orang yang tempang, buta, lumpuh, bisu, dan yang menghidap pelbagai penyakit. Yesus menyembuhkan mereka. Orang ramai tercengang melihat yang bisu bercakap, yang cacat dipulihkan, yang tempang berjalan, dan yang buta melihat, lalu mereka memuji Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Aku berbelas kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersamaku, sekarang mereka kehabisan makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, kalau pengsan nanti di tengah jalan." Para muridnya berkata, "Di manakah dapat kami cari roti yang cukup untuk orang seramai itu, sedangkan kawasan ini terpencil?" Yesus bertanya, "Berapa banyakkah roti yang ada padamu?" 7 buku, jawab mereka. dan beberapa ekor ikan kecil." Yesus menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. Dia mengambil 7 buku roti dan ikan itu, mengucap syukur kepada Allah, lalu memecah-mecahkannya dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai.
Kesemua orang pun makan sehingga kenyang. Sisa lebihan makanan yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Jumlah yang makan 4.000 orang lelaki, belum dikira wanita dan kanak-kanak. Setelah itu, Yesus menyuruh orang ramai itu pulang, lalu dia menaiki perahu dan pergi ke kawasan Magadan. Matius bab 16. Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus. Untuk menduga Yesus, mereka memintanya menunjukkan suatu tanda dari surga. Yesus menjawab, Ketika matahari masuk, kamu berkata, cuaca baik kerana langit merah. Pada waktu pagi, kamu berkata, cuaca buruk nanti kerana langit merah mengancam. Munafik, kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat tanda-tanda di langit, tetapi kamu tidak dapat memahami tanda-tanda zaman ini. Manusia zaman yang durjana dan tidak setia ini ingin melihat tanda mukjizat. Tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus. Setelah berkata demikian, Yesus pun pergi dari situ. Ketika para murid Yesus berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mula berkata-kata sesama sendiri. Dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya, Mengapa kamu memperbincangkan hal tidak membawa roti? Begitu tipis kepercayaanmu. Belum fahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membahagikan 5 buku roti antara 5.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimana pula dengan 7 buku roti yang kubahagikan antara 4.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah mereka faham bahwa maksud Yesus bukannya ragi penaik roti, tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki. Yesus pergi ke daerah berhampiran kota Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, Menurut kata orang, siapakah anak manusia ini? Mereka menjawab, Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata Yeremia atau nabi lain. Yesus bertanya, Menurut kamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, Engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapa-Ku di surga. Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh. Dengan asas batu pejal inilah akan kubina jemaah-Ku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat juga di surga. Apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga. Selepas itu dengan tegasnya Yesus melarang murid-muridnya memberitahu sesiapa bahwa dia Kristus. Sejak itu, Yesus mula berkata terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan semula. Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia. Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu. Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, Pergilah dari sini iblis, engkau batu sandungan bagiku, karena kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya keranaku akan memperoleh hidup. Apalah gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberinya sebagai ganti untuk hidup itu? Sudah hampir waktunya anak manusia datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu, dia akan memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya.